الشافعي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهداية نسأل ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم علمنا لما نعرف يا ونعم الملائكة من قبل وافتح لنا أبواب رحمتك رب اشرح لنا صدرنا ولساننا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بالدارين. Bermula haram atas orang yang berhadas itu sembahyang jika diperoleh air atau tanah. Bermula haram, masalah kata haram atas orang yang berhadas itu sembahyang. Tempat kata haram tu sekiranya jika diperoleh air atau tanah. Haram bagi orang yang ada air ataunya ada tanah sembahyang. Itulah masalah kata haram salat bagi orang yang berhadas. Sekiranya kalau orang yang berhadas itu ada tanah ataunya ada air pada dia. Ada air untuk mandi, untuk wuduk. Kalau tidak pun tanah untuk tayamum. Maka nisbah bagi orang yang dapatkan air ataunya tak dapatkan air, dapatkan tanah, sekiranya kalau dia solat dengan berhadas, itu adalah haram. Adapun jika tiada diperoleh air dan tanah, sekiranya kalau dia tu berhadas, tak kiralah berhadas kecil ke ataunya berhadas besar, tetapi tiada kat dianya air, air untuk nak ambil wudu, air untuk nak mandi. Sekiranya kalau tidak ada air pada dia, air yang diguna untuk ambil wudu kalau hadas kecil, air yang hendak diguna pada mandi, kalau berhadas besar, dan tidak ada juga tanah padanya, dengan seumpama dia tu dipenjarakan di dalam suatu tempat yang tidak ada air dan tidak ada tanah. Kalau ada air pun sekadar boleh buat guna minum saja. Air tu kalau tak ada air langsung tu matilah. Tapi kalau ada air tapi sekadar minum saja. Dan tanah pun tidak ada. Seperti dipenjarakan dia tu di dalam bilik semin. Maka tidak ada, tak dapat tanah, lagi pula air itu dibagi sekadar minum saja. Maka apabila dia tu berhadas, maka memanglah tak boleh guna air untuk ambil wuduk, untuk mandi, dan tak boleh gunakan tanah untuk tayamum. Sebab yang dipenjarakan dia tu tempat yang tidak ada air dan tidak ada tanah. Maka wajib ia seorang tadi, seorang yang tiada peroleh air dan tanah, sembahyang fardu jua. Wajib di atas dia tu sembahyang fardu jua, maknanya yang harus bagi dia tu sembahyang ialah sembahyang fardu. Sembahyang sunat tiada sunat. Sunat tak boleh nak solat, tak boleh nak buat. Sembahyang tu kerana menghormatkan waktu. Wajib dia sembahyang tapi tersimpan di atas sembahyang fardu saja, tiada sembahyang sunat. Sembahyang tu kerana menghormatkan waktu. Kerana menghormatkan waktu, maknanya datang waktu zuhur, kita bagi hormat kepada datangan waktu zuhur, kita sembahyang zuhur.
dia sembahyang zuhur. Kedatangan waktu asar, maka sembahyang asar untuk hormat kedatangi waktu asar. Maka sementara tu lepas dah dia sekiranya kalau mati dengan keadaan begitu, maka lepas daripada salah tak solat. Daripada berdosa tak solat tu dah lepas. Dan wajib diqadanya. Wajib kena qada balik. Semayang yang dia semayang dengan secara hormat waktu tu wajib diqadakan, wajib diiadahkan, diulangkan. Kena semayang lain. Dan wajib diqadanya apabila didapat atas salah satu daripada keduanya. Apabila didapat diperoleh salah satu daripada keduanya, air dan tanah. Air atau tanah. Apabila contohnya kalau dia tu di penjara, selepas tu dilepaskan dia, maka sekiranya kalau dia dapat air, maka mewajibkan dia qada. Tapi tak wajib segeralah. Wajib qada tu wajib, tapi segerakan qada tu tidak wajib. Nah, tapi masalah kalau tak dapat air tapi terdapat tanah untuk tayamum, maka kena tengok pula. Masalah tayamum tu kalau dapatkan air tu terus dia qada terus. Boleh nak qada sekiranya kalau dapat air. Kalau tak dapat air hanya dapatkan tanah, maka nak tayamum qada ke tidak tu tengok dulu. Dia katanya dan hanya diqada dengan tayamum jika ada tayamum terkaya daripada qadakan dia. Jika ada tayamum yang terkaya ni, yang terhajat. Yang tiada berhajat daripada qadakan dia kan sembahyang. Jika ada tayamum, tayamum tu tayamum yang terkaya. Terkaya dengan tayamum. Jadi tak berhajat dengan tayamum daripada qada sembahyang dengan tayamum itu. Dia masalah tayamum dengan sebab ketiadaan air. Bukan masalah tayamum dengan sebab sakit. Dia tayamum ni dua sebab. Kita tengok bab tayamum sekejap untuk nak faham di sini. Tayamum tu ada dua sebab. Nak boleh tayamum tu ada dua sebab. Satu sebabnya tak boleh gunakan air sebab ada sakit pada badan, pada anggota. Pada anggota wuduk kalau tayamum terganti pada wuduk. Katanya pada seluruh badan, artinya pada mana-mana tempat pada badan, sekiranya kalau dia mandi. Tayamum ganti pada mandi. Itu masalah tayamum kerana ada sakit pada badan, tak boleh menyentuh mengenakan air pada badan. Maka tayamum itu sah sembahyang dengan tayamum itu sah lagi pulanya, tak payah diqadakan, tak payah diiadahkan. Itu masalah tayamum dengan sebab tak boleh guna air pada badan. Air itu ada tapi nak guna tak boleh. Maka sembahyang dengan tayamum itu sah. Lagi pulanya tak wajib diqadah. Maka tayamum dengan sebab ketiadaan air pula. Ini yang kedua. Yang pertama tayamum dengan sebab tak boleh guna air pada mana-mana juzuk daripada badan atau seluruh badan. Yang keduanya tayamum dengan sebab ketiadaan air. Maka tayamum dengan sebab ketiadaan air ni tengok di tempat yang kita duduk. Tengok di tempat yang kita duduk. Sekiranya
tempat yang kita duduk tu, tempat yang kita berada, tak kira dalam masa musafir tak jadi kait. Dalam masa musafir ke, pada masa bermukim ke, tidak musafir ke, sama. Sekiranya kalau tempat yang kita berada itu ghalibnya tidak ada air. Ghalibnya dalam kawasan sekitar dia nya, sekeliling tu tidak ada air. Maka kita pun dah carikan air, tak jumpa. Kebetulannya tempat itu tempat yang ghalib tidak ada air. Lalu tu kita tayamum. Jadi maknanya dalam masa perjalanan ke, artinya bermukim ada kat rumah masalah, tapi ghalibnya tempat ni tidak ada air. Tapi kita belum nak tayamum, ia kena pergi cari air dulu. Pergi cari, tak jumpa. Apabila tak jumpa, tak dapat air, maka kita tayamum. Maka tayamum di tempat yang ghalib tidak ada air. Maka sembahyang dengan tayamum itu tak wajib diqadhakan. Tak wajib diadahkan. Selesailah. Tetapi kalau kita berada di tempat yang ghalib ada air. Kita berada di tempat yang ghalibnya ada air. Kawasan ni ghalib-ghalibnya ada air. Ghalib ke tanah Melayu kita ghalib ada air. Sebab tu jarang sangat orang kita nak tayamum. Dengan sebab ketiada air, sebab air jadi mudah cari tempat kita ni. Maka tempat yang dia berada tu, tempat yang ghalib ada air. Tapi hari tu pada satu masa tu dia pergi cari air tak jumpa. Tak dapat. Pusing cari tak jumpa. Dia tengok dia katanya di sana ada perigi, dia tengok pak perigi pun kering. Tidak ada air juga. Tapi kawasan ni ghalibnya kalau musim kemarau pun ada air. Kawasan ni ada air. Ghalib-ghalibnya ada air. Tapi hari tu kita cari tak jumpa. Maka apabila dengan sebab tak jumpa, kita pun tayamum. Jadi maknanya tayamum di tempat ghalib ada air. Maka kita tayamum, sahlah sembahyang itu. Tetapi sembahyang itu wajib diqadhakan apabila kita dapatkan air. Begitulah. Maka masalah sinilah dia kata jika ada tayamum itu yang terkaya ni, yang tak berajak daripada qadhakan dia kan sembahyang. Jadi kalau dapat tayamum di tempat yang ghalib ada air. Itu maksudnya. Jika ada tayamum yang terkaya daripada qadhakan dia kan sembahyang. Ini tayamum di tempat ghalib ketiadaan air. Jaga gitu. Jika ada tayamum, jika tayamum yang terkaya daripada qadhakan dia kan sembahyang, ialah tayamum kerana sakit atau tayamum di tempat yang ghalib ketiadaan air. Dua ni. Jadi maknanya jika ada tayamum yang terkaya daripada qadhakan dia akan sembahyang ialah tayamum kerana sakit. Tanya tayamum kerana tayamum di tempat yang ghalib tidak ada air. Itu maksud kata tayamum jika adalah tayamum yang terkaya daripada qadha. Dengan maknanya kalau selepas pada dipenjarakan dia, dilepaskan dia daripada penjara, maka dia berada di tempat yang ghalib ada air tapi dia cari air tak jumpa. Maka dia tayamum. Maka tak boleh nak qadha di situ. Sebab apa? Kalau qadha di situ kena qadha balik juga. Kena qadha sekali lagi. Kalau begitu tak payah qadha lagi. Dan jika tiada,
Dan jika tiada, ini tiada terkaya tayamum itu daripada qadakan dia. Dan jika tiada, yakni tiada terkaya tayamum itu daripada qadakan sembahyang. Dan jika tiada, yakni tiada terkaya tayamum daripada qadakan sembahyang. Dan jika tiada, ini tiada terkaya tayamum itu daripada qadakan sembahyang. Seperti tempat ghalib, yakni seperti di tayamum pada tempat ghalib ada air. Seperti pada tempat ghalib ada air, ini seperti bertayamum atau ditayamum pada tempat yang ghalib ada air. Maka di sini kalau kita tayamum tu ia kena qada balik. Maka jangan diqadakan padanya pada tempat ghalib ada air, kerana tiada faedah padanya pada qada. Kerana tiada faedah tu maksudnya kalau kita qada pun dia kena qada balik. Sebab di situ kalau sembahyang tunai sekalipun dia kena qada balik sebab kita duduk di tempat yang ghalib ada air. Cuma hari itu cari tak jumpa. Tak dapatkan air pada tempat yang ghalib ada air. Itu sembahyang tu kena qada. Kalau qada di situ pun kena qada balik. Kalau begitu tak payah qada lagi lah. Itulah masalahnya. Jadi masalah hari ini masalah katanya haram sembahyang bagi orang yang berhadas, kiranya kalau boleh ada air untuk mengakatkan hadas, artinya boleh gantikan dengan tayamum. Sekiranya kalau tak ada air, kalau tak ada tanah untuk nak tayamum, maka tidak haram dia sembahyang, bahkan wajib dia kena sembahyang. Tapi sekadar sembahyang fardu saja untuk menghormatkan waktu. Menghormatkan waktu tu mana waktu datang, dengan mana jangan kita bagi waktu tu terlepas dengan tidak ada solat dalam waktu itu. Macam orang datang minta sedekah pada kitanya, janganlah dia balik dengan tangan kosong. Kita bagi juga ke dia. Maka waktu pun begitu. Dia datang, kita bagi ada solat. Dia datang, kita bagi kita isikan solat. Walaupun solat tu kena qada balik sekalipun. Itu maknanya sembahyang kerana menghormatkan waktu. Dan demikian lagi haram ia sujud tilawah dan syukur. Dan haram ia seorang yang berhadas. Samu hadas kecil, hadas besar, samu haram ia seorang yang berhadas sujud tilawah dan syukur. Ini sujud syukur. Sujud syukur mesti kena dalam keadaan taharah. Tak boleh, kalau tak ada wuduk pun tak boleh nak sujud syukur. Haram juga. Dan sujud tilawah, sujud tilawah pun sama. Ini masalah kita baca Quran dengan tidak menyentuhkan Quran lah. Seperti seorang tu dia hafal Quran, lepas tu dia baca dengan ketiadaan sentuh mishaf. Lepas tu dia baca sampai ke tempat sujud tilawah, maka tak boleh dia nak sujud tilawah. Dengan sebab dia tidak ada wuduk. Begitu. Dan tawaf pun tak boleh juga, haram juga tawaf. Kerana pada makna sembahyang ini, kerana tiga perkara itu. Kerana tiga perkara ini pada makna sembahyang, yakni pada hukum sembahyang. Pada makna sembahyang ini berhajat kepada taharah. Pada makna sembahyang, yakni berhajat kepada taharah. Sujud tilawah sama dengan sembahyang. Sujud syukur pun sama dengan sembahyang. Tawaf pun sama dengan sembahyang. Sama di mana? Sama dengan mana? Sama pada berhajat kepada taharah. Jadi maknanya jadi sama dengan sembahyangnya begitu. Bukan sama pada kaifiat. Bukan sama pada kaifiat ni. Sama pada pihak berhajat kepada taharah. Pada makna sembahyang ni seperti sembahyang.
Pada makna sembahyang, ini 3 perkara tu seperti sembahyang pada hukumnya. Bukan pada kaifiat, pada cara buat. Bahkan sama dengan sembahyang tu pada pihak berhajat kepada taharah. Tak boleh menghadapi kepada sembahyang dan 3 perkara ini melainkan dengan keadaan bertaharah. Suci pada dua-dua hadas. Gitu. Dan menanggung mishaf, dan ini setengah daripada perkara yang diharam dengan sebab berhadas, tak kira hadas besar atau hadas kecil. Menanggung mishaf dan menyentuhnya dan menyentuh waraknya, yakni kertasnya. Dan menyentuh waraknya. Warak tu daun dia, kertas dia tu lah. Dan jikalau pada bayatnya yang tiada tersurat sekalipun. Yang ni Yang ni tu kita panggil mishaf. Yang kita pegang ni bukan dia Quran. Yang kita baca tu Quran. Lafaz yang diturun kepada Nabi itu Quran. Yang kita pegang sekarang apa dia? Mishaf. Mishaf dia panggil. Yang kita pegang sekarang ni itu mishaf. Yang saya pegang ni mishaf. Menanggung tu maksudnya dia atas, kita bawah. Maksud menanggung. Kalau letak begini dia tak panggil menanggung. Kalau letak begini tak panggil menanggung. Dia tak panggil menanggung. Kalau begini menyentuh. Menyentuh. Begini menyentuh, nak panggil menanggung, maknanya kalau tangan, maknanya dia letak di atas tangan. Mana juzuk daripada badan kita, maknanya Quran, mishaf di atas. Benda di bawah, itu panggil menanggung. Kalau dia tu terletak begini, kalau dia tu terletak di tempat dia, kita letak tangan begini. Begini ke, maka itu letak begini, itu panggil menyentuh. Menyentuh. Lepas tu kalau pegang begini pun dikatakan menanggung. Sebab kalau menanggung tu kalau tidak begini dia akan jatuh. Itu panggil menanggung. Menanggung. Kalau tidak ada tangan kita ni, kita pegang begini. Kalau kita lepas begini, Quran akan jatuh. Tidak pun begini. Kalau kita buang yang ni, kita letak begini, misal letak kat tangan, kalau kita buang yang ni, Quran akan jatuh. Maka itu dipanggil kata menanggung. Maka sekiranya kalau kita balik pula, kita pegang begini, kita pegang begini, jadi daun dia atas, tangan kita di bawah. Ini pun menanggung juga. Walaupun selai saja sekalipun. Kalau begini pun panggil menanggung juga. Begini pun panggil menanggung. Kalau atas, Quran di atas, tangan kita di bawah. Mishaf di atas, tangan kita di bawah. Kalau begini pun menanggung juga. Tak ada kira dengan secara berlapik ke dengan tidak berlapik. Kalau kita pakai sarung tangan pun tak boleh kalau menanggung. Begini. Kalau menanggung, tak boleh. Artinya kalau begini pun menanggung juga. Kalau kita buat begini pun menanggung juga. Kita pegang pen begini atau kayu ke, tapi kita bawah. Pen kat bawah. Pen tu berhubung dengan kita, maka itu pun menanggung juga panggil. Ni buat begini menanggung juga. Walaupun tidak bersentuh tapi menanggung.
walaupun tidak bersentuh dengan kita, hanya bersentuh dengan pen, dengan kayu masalah, maka kita tolak gini. Maka itu panggil menanggung. Panggil menanggung walaupun tak panggil bersentuh lah. Sebab kita tidak direct, maka begitu, sebab tangan ke bawah, maka menanggung. Kalau begini tak panggil menanggung. Kalau begini tak panggil menanggung, tidak menyentuh. Ni tak menanggung, tak menyentuh. Kita balik. Ini tak menanggung, tak panggil menyentuh. Nak panggil menanggung tu maknanya badan kita, juzuk badan kita, tangan kita tu menahan daripada jatuh. Sebab tu kalau yang ni tu panggil menanggung. Kalau yang ni panggil menanggung sebab yang ni kalau kita buang jatuh. Yang kita tahan ni, yang kita tahan begini, kalau kita buang, yang ni, yang bergerak ni, kalau kita buang ni, tu jatuh. Kalau begini, kalau kita begini, menanggung. Sebab kalau kita buang, jatuh. Gitu. Itu menanggung. Lepas tu, nak bagi faham sikit, masalah menanggung atau menyentuhkan mishaf. Dia kata setengah daripada perkara yang haram, perkara yang haram dengan sebab berhadas tu, menanggung dan menyentuh mishaf. Menanggung mishaf dan menyentuhkan waraknya. Jadi warak tu maknanya tulisan Quran. Tempat yang dituliskan Quran. Tak kira lah. Kalau tulis di atas belulang ke, kulit itulah warak. Kalau tulis di atas papan tu warak. Papan kayu walaupun. Kalau tulis pada kertas, kertas tu warak. Walaupun tak jadi sebuah macam ni sekalipun. Walaupun tak jadi sebuah macam ni sekalipun. Sekiranya ni, kalau kertas macam ni, kita tulis ayat Quran. Kita tulis ayat Quran. Maka yang ni pun panggil mishaf juga. Tak nanti sebuah gini. Tak nanti sebuah gini. Tak nanti sebuah gini. Kalau kita tulis ayat Quran penuh dalam ni, artinya besar ni saja. Atau kecil pada ni lagi. Lepas tu kita tulis ayat Quran. Maka yang ni pun dikatakan waraknya. Tak boleh menyentuh juga, tak boleh menanggungkan juga. Gitu. Walaupun tulis satu sekalipun, satu kalimah Quran, ayat Quran sekalipun. Kita kena faham gini. Quran, tempat tulis ayat Quran tu dipanggil kata mishaf ke semua. Tak kira lah kita tulis kat mana-mana sekalipun. Bukan nantinya, bukan jadi bentuk begini. Bukan nanti bentuknya begini. Tulis kat mana-mana sekalipun. Seperti tulis pada kertas yang besar ni ke masalah. Tulis ayat Quran. Maka ni dihukumkan mishaf. Mana tempat yang ada tulisan Quran. Kalau tulis yang ada setengah-setengah tu, dia kain yang hitam, dia songketkan ayat Quran. Dia songketkan ayat Quran, dia letak kat dinding tu. Itu pun ya. Tak boleh menyentuh, tak boleh menanggungkan juga tu sebab masuk dalam mishaf. Pada hukumnya mishaf. Itu panggil waraknya daun dia. Jadi dikandaki warak tu apa dia? Yang kita ada tulis ayat Quran. Tapi masalah adalah di istisna masalah dijadikan azimat, dijadikan ayat Quran pada umpama duit ke masalah, itu lainlah rasanya ada sebut kot lagi ke datang.
Tapi dimaksudkan dengan katanya mishaf itu maknanya tempat yang ada tulisan Quran. Lepas tu tak nanti seluruh sebuah Quran. Tak nanti sebuah mulai pada itu. Sebab dia panggilan Quran ni, dia macam panggilan air. Quran panggilan, nak panggil kata Quran tu macam kita panggil air. Macam mana? Kalau satu titik saja, apa? Air. Kalau satu sudu pun, air. Kalau luah macam laut pun, air. Begitu. Dia tak itu tak macam benda lain. Kalau satu titik pun air, kita celup jari kita dalam air, akad. Apa yang basah kat tangan, air. Walaupun tak bertitik sekalipun. Tak mengalir bertitik turun sekalipun. Walaupun satu titik pun panggil air. Kalau banyak, air. Kalau sikit pun air. Minum air satu titik saja. Minum air. Minum air satu kendi 5 liter masalah sekali minum. Minum air. Dalam laut tu apa dia? Air banyak. Dalam sungai tu apa dia? Air. Satu titik dalam sudu, air. Yang basah kat muka ketika wuduk, air. Gitu. Sikit banyak. Walaupun kita alhamdulillah Quran tu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak nanti sebuah lah nak panggil Quran. Alhamdulillah. Kalau kosak Quran, haram. Kalau orang kalau orang yang apa dia? Yang berhadap besar, tak boleh. Tak nanti banyak. Maka sebab itulah kalau tulis dalam kertas yang kecil sekalipun. Kecil, besar ni kita kata haluskan lagi. Besar ni aja. Atau kecil pada ni lagi. Tapi ada tulis ayat Quran. Tulis sikit ke, ataunya banyak ayat Quran ditulis atau sedikit saja, maka tak boleh kita menanggung. Begitu. Dan jikalau pada bayatnya, apa makna bayat? Bayat tu makna putih. Putih. Yang tiada tersurat sekalipun. Ni. Tak tahu nampak ke tidak. Ni kat tepi ni bayat. Kat tepi ni bayat. Maknanya tak ada tulisan lah. Sebab dia tulis tu bukan tulis penuh kan. Tulis tepi ni. Tepi ni bayat dia bagi. Kat tepi ni sekeliling ni bayat. Tu nampak. Ni kan ni. Ni bayat. Sekeliling tu bayat. Bayat tu maknanya tempat yang tidak ada tulisan. Maka tak boleh tak boleh menyentuh juga. Lepas tu sekiranya kalau macam ni kalau kita tulis ni, kalau kertas macam ni. Lepas tu kita tulis ayat Quran. Maka tulis ayat Quran tu sebelah saja. Kita tulis kat ada baris saja, tapi di tepi ni kosong. Maka di tepi pun tak boleh nak menyentuh. Di tepi dia, walaupun tempat yang tak ada tulisan tu, pun tak boleh nak menyentuh. Lepas tu, kalau sebelah ni saja, sebelah ni kita tulis ayat Quran. Tapi balik sebelah ni tak ada tulis. Maka menyentuh sebelah ni pun tak boleh juga. Sekepi ni, kalau ada ditulis ayat Quran kat tengah, maka sekepi ni tak boleh menyentuh, tak boleh menanggung. Lepas tu masalah menyentuh tu, kalau menyentuh tempat yang tak ada tulisan pun tak boleh. Nah. Lepas tu sikit lagi. Rasanya ada sebut ke depan. Tapi masalah ni tafsir yang kita belajar hari Ahad, hari Sabtu kan. Tafsir Nurul Ihsan. Tafsir
Tapi ini boleh menanggung ke tidak, sebab kita kira katanya sebuah ni biasanya banyak tulisan yang bukan Quran. Sebab apabila kita buka tengok dia tafsir ayat Quran sedikit saja. Apabila kita buka tu ayat Quran sedikit saja tapi banyak dengan terjemuh dan tafsir. Maka boleh kita menanggung. Sebab banyak tafsir, banyak uraian daripada ayat Quran. Begitu juga kalau buku-buku wirid macam ni. Tapi ni bukanlah. Contohnya kalau buku-buku amalan tu, kalau ada tulis surah Quran ke masalah macam surat tahlil, buku tahlil, buku yang baca tahlil tu yang ada depan tu Yasin, ada tulis surah-surah sikit-sikit, ada tulis ayat surah Fatihah, ayat Kursi. Tapi tengok, kalau banyak yang lain daripada Quran ditulis dalam sebuah, maka kira katanya bukan dia Quran lah. Tapi ala kulli hal, tafsir Nurul Ihsan ni, yang kita belajar, jangan sentuh pada ayat Quran. Ini. Walaupun kita nak menanggung boleh, kalau kita nak tulis pun boleh. Nah, itu boleh. Tapi tempat yang ayat Quran tu jangan sentuh. Tempat yang tulisan Melayu tu, itu tak apalah. Tapi betul dengan ayat Quran tu jangan letak tangan atas dia lah. Bila. Dan jikalau pada bayat, ini tempat yang putih, mana tempat yang tiada tersurat, tidak ada tulisan di tepi sekeliling tu, sekalipun sekira kata sekeping tu tidak boleh menyentuh. Walaupun ada ditulis sebelah saja, sebelah sana tidak ada sekalipun. Kerana firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahhirun. La yamassu illal bacaan illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Artinya jangan menyentuh akan mishaf melainkan segala orang yang suci daripada hadas. Hadas. Dan lagi sabda Nabi SAW, la yamsas, begitu. Bukan. La yamassal Qur'ana. La yamussal Qur'ana illa tahirun. La yamussal Qur'ana illa tahirun. La yamussal Qur'ana illa tahirun. Artinya jangan menyentuh akan Quran melainkan orang yang bersuci daripada hadas. Jadi tengok dalam ayat, tengok dalam hadis, dia sebut pasal menyentuh saja. Dalam ayat pun la yamassuhu illal mutahharun, itu pasal menyentuh. Massa yamassu itu makna menyentuh. Dalam hadis pun sama. Maka kalau menanggung berat pada menyentuh lagi. Tapi dalam hadis, dalam ayat tu sebut pasal menyentuh saja. Tapi kalau menanggung berat pada lebih berat, lebih sangat daripada menyentuh lagi. Maka serendah-rendahnya dah dilarang. Serendah-rendahnya dah dilarang. Macam semalam, serendah-rendahnya dah dilarang. Apakah yang kuat? Gitu. Dan dikiaskan menyentuh, yakni dikiaskan di atas menyentuh, akan menanggungkan dia. Kita tambah sikit tafsir pun boleh. Dan dikiaskan di atas menyentuh akan menanggungkan dia. Kita tafsir begitu sebab sepatutnya kena begitu. Sepatut kena di atas menyentuh. Sebab menyentuh tu panggil makisun alaih. Menyentuh tu panggil makisun alaih. Menanggung tu panggil makis dalam rukun kias. Dan dikias, ini dikias di atas menyentuh, menanggung, yakni akan menanggungkan dia kan mishaf.
Jadi yang kita menanggung tu, yang kita menyentuh tu mishaf kan. Quran boleh menanggung ke tidak? Ha. Quran boleh menanggung ke tidak? Quran kita baca ya. Quran yang kita menyentuh mishaf, tempat yang tulisan tu. Dan Quran tak boleh menanggung. Quran tak boleh. Ha. Nanti kita bahas lagi. Tengok sekarang tu masa dah itu. Tapi kena faham tu. Dan dikiaskan secara yang ni dulu. Dan dikiaskan di atas menyentuh akan menanggung. Jadi maknanya menyentuh tu yang sebut dalam Quran hadis. Menanggung tak disebut. Maka kita kiaskan mana dihukum sama. Kias tu dihukum sama, disamakan. Jadi kita menyamakan, itu mana kias. Menyamakan yang tak disebut di dalam Quran, hadis, akan yang disebut dalam Quran, akan bersama dengan yang disebut dalam Quran. Dengan sebab lebih kuat atas bersamaan. Tapi sini, dia katanya, maka apabila haram menyentuh serta berhadas, maka terutama haram mendanggungkan dia kan mishaf. Dia panggil kias aulawiyah. Kias aulawiyah. Serendah-rendah tu pun dah diharam. Apakah yang kuat padanya? Itu panggil kias aulawiyah. Seperti la takul lahuma uffin. Pukul lebih aula lagi. Jadi mana akal kita tak terima lah. Macam mana pula kata uff haram, pukul tidak haram, pada pukul lebih kuat. Begitu. Macam mana pulaknya menyentuh haram tapi menanggung tak haram, akal kita tak terima, sepatutnya tak boleh ketinggalan lah. Begitulah. Lepas tu sikit yang tadi tambahan sikit. Masalah Quran tu, Quran tu ta'rif dia al-lafzul munazzalu ala Sayyidina Muhammad. Lafaz yang diturun di atas Nabi Muhammad. Al-muta'abbadu bitilawatih. Yang diibadatkan dengan bacanya. Yang kata satu haraf 10 pahala, satu haraf 10 gajaran. Begitu. Maka naknya Quran tu ialah lafaz. Lafaz tu ialah suara yang mana perkataan. Maka yang kita baca tu boleh katalah kita baca ayat Quran. Jangan baca mishaf pula. Tak betul. Baca Quran tengok kat mishaf. Begitu. Jadi Quran dengan mishaf, tapi orang Melayu ni cakap katanya apabila baca pun baca Quran, beli pun beli Quran, saya beli Quran baru. Ni saya apa kau bawa tu? Saya bawa Quran. Tapi biasalah. Itu tak salah, tapi nak bagi tak fahamnya, yang ni bukan Quran, yang ni mishaf. Kalau sekeping surat tadi pun mishaf juga hukumnya. Sebab tu kalau Quran tu apa dia? Lafaz kita boleh baca, kita boleh dengar. Itu saja. Menyentuh boleh ke tidak? Tak boleh menyentuh. Adapun yang ni bukan dia. Yang ni, yang tulis ni. Yang tulis sini pun ni tulisan Quran. Apanya? Tulisan ayat Quran. Sebab lafaz ni yang mari daripada kalau kita baca keluar kat mulut. Adapun sini tulisan ayat Quran. Tulisan ayat Quran ni. Ni lah yang tulis-tulis ni. Semua ni. Ni semua ni tulisan ayat Quran. Kita bagi kenal betul-betul dulu. Kalau tanya apa yang ditulis ni? Tulisan ayat Quran. Bukan Quran lagi. Quran yang diturun. Bukan turun sebuah ni. Sebab perkataan Allah Ta'ala. Firman perkataan Allah yang diturun pada Nabi Muhammad. Perkataan. Maka sebab tu apa dia?
Kalau katanya turun mishaf, turun begini. Begitu. Itu Quran. Maka Quran boleh menyentuh ke tidak? Tak boleh menyentuh. Tak boleh menanggung. Sebab apa dia? Lepas tu yang katanya la yamassal Quran illa la yamussal Quran. Quran tu dengan mana? Mishaf. Dalam hadis tu katanya la yamussal Qur'ana Qur'ani, boleh baca ketiga. Malaikat orang suci. Dia kehendaki Quran itu mishaf. Dia kehendaki Quran itu mishaf. Kalau Quran dengan mana lafaz yang diturun, itu yang kita baca tu, itu memanglah nak menyentuh macam mana perkataan kan. Perkataan bukan benda. Itu boleh nak baca, boleh nak dengar. Jadi, sebab tu, kalau orang yang berhadas kecil, dia boleh baca. Dia boleh baca sebab dia tak menyentuh. Boleh baca kalau tak menyentuh, kalau tak menanggung, dia boleh baca kalau hadas kecil. Kalau hadas besar tu yang tak bolehnya. Itulah. Kita bagi faham antara mishaf sebab tajuk kita menanggung mishaf, menyentuhkan waraknya mishaf. Lepas tu dalam ayat, dalam hadis katanya la yamussal Qur'ana tu, apa dia? Quran dengan mana? Mishaf. Dengan mana mishaf? Bukan Quran mana lafaz yang kita baca. Itu memang nak menyentuh tak boleh. Kalau tidaknya, apa yang Nabi katanya, la yang itu maksud tak ada faedah lah. Maknanya dia kandaki Quran tu mana tempat yang ada tulisan Quran. Itu dipanggil kata mishaf. Maka masa dah lebih, kita tengok. Maka keluar dengan kata mishaf seperti Taurat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح لنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله